Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu qabla ar-ridha, walakal hamdu ba'da ar-ridha, walakal hamdu hatta taritha al-arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pengajian-pengajian yang dianjurkan di bawah surau Ar-Nur ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala limpah kurnia serta inayah yang telah diagihkan, diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipermudahkan langkah kakinya untuk sampai ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita beribadah kepadanya, waktu untuk kita ini mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang tidak pernah dipersiakan oleh orang-orang yang saleh, melainkan dimanfaatkan untuk menimba ilmu dengan menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Juga subhanallah, kita ini hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan yang mudahan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmatnya. Justru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala suatu inayah, bantuan dan juga mudahan dipermudahkan segala urusan ibadah dan juga dibantu segala perkara kebajikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita ini terus dapat mengabdikan diri dan juga terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, seperti mana telah pun Engkau permudahkan jalan hidup kami sehinggalah ke hari ini, ya Allah. Seperti mana telah Engkau bukakan pintu hidayah ke atas kami sehinggalah dapat kami sampai ke tempat ini pada hari ini, ya Allah. Seperti mana Engkau telah pun permudahkan langkah kaki kami untuk kami melakukan perkara-perkara yang baik sebelum ini, dan juga sehingga dapat kami sampai dan juga memilih tempat ini sebagai suatu tempat yang pertama pada hari ini untuk kami mengabdikan diri kepadamu, ya Allah. Jadikanlah juga perjalanan kami setelah ini, ya Allah, adalah perjalanan dan juga kehidupan yang Engkau lebih permudahkan dan juga lebih memberikan bantuan kepada kami, ya Allah.
Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, dan juga hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Tunjukkanlah kami suatu jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau janjikan kepada orang-orang yang baik ya Allah, yang telah pun ditelusuri oleh manusia yang telah Engkau redai ya Allah, yang telah pun dijalani oleh manusia yang telah Engkau janjikan syurga ya Allah. Mudah-mudahan dengan menelusuri dan juga melalui jalan-jalan ini ya Allah, kami mendapatkan keredaan-Mu dan juga kasih sayang-Mu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mendapatkan limpah rahmat-Mu dan juga pemberian dan juga ganjaran daripada-Mu ya Allah, sehinggalah kami menemukan suatu penghabisan hidup yang baik daripada dunia ini ya Allah. Wafatkanlah kami, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan suatu hadis yang berbunyi, min ramadhani ila ramadhan wa minal jum'ati ilal jum'ah wa bainas salawatil maktubat mukaffiradz dzunuba idza jtunibatil kabair. Yang bermaksud daripada bulan Ramadan sehinggalah bulan Ramadan yang akan datangnya, daripada hari Jumaat sehinggalah hari Jumaat minggu yang akan datangnya, dan di antara menunggu waktu-waktu salat yang fardu adalah suatu penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi mana seseorang hamba itu tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita pada hari ini berada pada suatu waktu yang hampir-hampir diambang kepada suatu bulan yang penuh dengan kerahmatan, keampunan, dan juga dibebaskan segelintir ataupun sebahagian besar daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, kalaulah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bulan Ramadan sehinggalah bulan Ramadan yang akan datangnya, memberi makna daripada bulan Ramadan tahun lepas sehinggalah bulan Ramadan pada tahun ini ataupun pada bulan depan nanti. Maka kita ini subhanallah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita diam kita dalam keadaan 1 tahun suntuk demi untuk menunggu Ramadan yang akan datangnya. Dia adalah penghapusan dosa mukaffirah, dia adalah suatu penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi mana hamba itu tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Para ulama berpendapat bahawasanya manusia yang disebutkan daripada Ramadan sampai Ramadan akan datang, daripada hari Jumaat sehinggalah hari Jumaat yang akan datangnya, dan di antara solat-solat yang fardu, memberi makna manusia yang bila habis sahaja bulan Ramadan pada tahun lepas
maka segala amalan dan segala perkara yang telah pun dilakukan dalam bulan Ramadan akan dikekalkan setelah berlalunya Ramadan yang telah pun berlalu, untuk menunggu, untuk menanti akan kedatangan Ramadan yang akan datang pula. Begitu juga dengan hari Jumaat. Maka pada hari Jumaat, subhanallah, hari Jumaat ini subhanallah, apabila dikatakan seorang hamba itu mendapat mukaffirah, akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi makna dia menjaga dirinya daripada selepas menunaikan solat Jumaat, iaitu solat Jumaat pada minggu ini subhanallah yang telah pun berlalu bagi kita. 2 hari lepas subhanallah hari Jumaat, lepas solat Jumaat itu subhanallah, amalannya, zikirnya dan juga akhlaknya akan dikekalkan menanti hari Jumaat yang akan datang pula. Subhanallah. Begitu juga di antara solat-solat yang fardu. Kata para ulama, ibarat manusia yang telah berwuduk untuk mendirikan suatu kefarduan solat. Setelah daripada mendirikan solat tersebut, dia berusaha untuk memelihara wudunya sehinggalah waktu solat yang akan datang, menyebabkan dia ternanti-nanti waktu solat yang akan datang bilakah tibanya. Bayangkan kita ni subhanallah, kalaulah ada masalah pada perut, kalaulah ada masalah subhanallah pada persekitaran yang tidak memahami kita, yang menyebabkan kita ini sukar untuk memelihara wudu, tapi kita nak pelihara wudu sampailah solat yang akan datang. Contohnya kita ini subhanallah, waktu yang paling panjang di antara waktu solat, di antara waktu solat fardu dan waktu solat fardu selepasnya, iaitu solat fardu subuh dan solat fardu zuhur. Di antara subuh dan zuhur, dia punya jarak lebih panjang berbanding yang lain-lain. Jangan cerita bab lepas daripada solat isyak sampai solat subuh, itu memang panjang sungguh. Sepasal apa? Waktu malam itu subhanallah diadakan ruang untuk kita ini berehat. Waja'alna al-laila libasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan waktu malam itu untuk kita berehat, untuk umat, untuk manusia berehat subhanallah. Maka waktu malam itu memang panjang, tapi waktu kita ini sedarkan diri. Waktu siang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, waja'alna an-nahara ma'asha, dan aku jadikan waktu siang untuk bekerja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu siang ini, di antara waktu solat dan solat yang berikutnya yang paling panjang, waktu subuh dan juga waktu zuhur. Bayangkan kalau kita ini subhanallah ambil wuduk pada waktu subuh, dan kita nak pelihara wuduk tersebut sehinggalah menjelang waktu zuhur, bagaimana keadaan kita menanti waktu solat itu? Kita mesti merasa, tengok-tengok jam, lambat lagi ke masuk waktu zuhur ni? Ya Allah, lambat lagi ke masuk waktu zuhur ni? Subhanallah, ternanti-nanti. Begitulah ibaratnya orang yang memelihara Ramadan yang tahun lepas untuk dikekalkan akan amalannya dan juga apa yang telah pun dilakukannya dalam bulan Ramadan tersebut subhanallah, untuk dibawa kepada tahun ini. Begitulah juga keadaannya orang yang telah pun beribadah pada suatu hari Jumaat, dan dia mengekalkan, ingin mengekalkan amalan-amalan pada hari Jumaat tersebut untuk dibawa pada hari Jumaat yang minggu akan datangnya. Mestinya dia akan ternanti-nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini kalau melakukan dosa sekalipun, orang ini walaupun melakukan kesilapan sekalipun, orang yang begini subhanallah menanti-nanti keadaan waktu yang akan datangnya pula subhanallah, pada tahun yang akan datangnya, pada minggu yang akan datangnya, pada waktu yang akan datangnya subhanallah, walaupun dia itu melakukan dosa-dosa, walaupun dia itu subhanallah melakukan kesilapan wal'iyadzubillah, selagi mana tidak melakukan dosa yang besar, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Allahu Akbar. Maksudnya dosa yang kecil tu takkan lekat di dalam buku catatan amalan subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka bagaimana ingin kita ini mengekalkan momentum ataupun kita ini mengekalkan suatu amalan di dalam bulan Ramadan supaya ianya berkekalan sehinggalah selepas Ramadan. Kerana apa yang kita ini dituntut di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah yang selepas daripada Ramadan. Kerana Ramadan ini adalah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditatih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan selepas Ramadan lah kita ini berjalan sendiri, ibarat kita berdikari dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala tak perlu tatih-tatih kita dalam ibadah yang banyak. Allah Subhanahu wa taala tak perlu lagi subhanallah melatih kita di dalam ibadah yang banyak dalam bulan-bulan yang lain, tetapi kita sendiri perlu subhanallah berjalan. Kita sendiri subhanallah perlu independen untuk beribadah setelah daripada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ini dituntut adalah yang setelah Ramadan. Apa yang kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang terhasil setelah daripada Ramadan. Adapun dalam bulan Ramadan, subhanallah, memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita ini subhanallah, disediakan pengampunan demi pengampunan, disediakan subhanallah kafarah demi kafarah, disediakan dalam bulan Ramadan lipat ganda gandaan pahala dan juga ganjaran di dalam bulan Ramadan subhanallah, supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan tidak merasakan keletihan dan kepayahan. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya untuk kita ini kekal dan juga untuk kita ini subhanallah dapat meneruskan ibadah sehinggalah setelah bulan Ramadan? Jawapannya adalah perlu ada persediaan untuk menyambut dan juga masuk ke dalam bulan Ramadan. Bagaimana keadaan kita setelah bulan Ramadan? Ianya ditentukan dengan bagaimana persediaan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ibarat suatu ibadah yang kita tunaikan dalam sebulan. Kalau kita ini subhanallah mendirikan solat, ibarat permulaan Ramadan itu kita mengangkat takbiratul ihram, dan menjelang hari raya Idul Fitri itu kita memberikan salam. Subhanallah. Ibaratkan Ramadan itu adalah satu ibadah yang lengkap, yang kita mulakan dia pada awal Ramadan dan ibadahnya selesai setelah daripada menjelang hari raya Idul Fitri. Subhanallah. Satu bulan lengkap itu kita sedang beribadah, dan satu bulan tersebut subhanallah perlu ada persediaan untuk masuk ke dalam ibadah tersebut. Seperti mana kita ini apabila ingin mendirikan solat perlu berwuduk. Ada tak subhanallah di kalangan manusia yang tidak memiliki persediaan untuk mendirikan solat, seperti mana bersuci, seperti mana mengangkat wuduk, subhanallah, akan diterima solatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak, subhanallah. Setiap daripada amalan, setiap daripada yang dikatakan dengan suatu ibadah, semua daripada ibadah memiliki persediaan sebelum. Sebagai contoh subhanallah, kalau kita ingin menjalani ibadah berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita bersahur. Kalau kita ingin mendirikan solat malam, berqiyamul lail, agama Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita supaya berqailulah, tidur sebentar pada waktu siang untuk memudahkan kita bangkit pada waktu malam. Subhanallah. Sekiranya kita ini ingin beramal, maka agama Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan kita perlu menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sediakan bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban sebagai suatu bulan persediaan sebelum kita ini masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban ibarat kita ini sedang berwuduk untuk masuk ke dalam solat. Ibarat kita ini sedang bersahur untuk memulakan puasa.
Ibarat kita ini sedang berqailulah untuk kita ini mendirikan malam. Ibarat kita ini mempersiapkan diri kita dengan ilmu sebelum kita ini beramal. Subhanallah. Dilakukan perkara ini pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Maka subhanallah, kita sudah pun berlalu ke atas kita bulan Rajab, dan kita sudah pun berada subhanallah di dalam bulan Sya'ban, dan telah pun berlalu separuh daripada bulan Sya'ban yang telah pun kita ini lalui di dalam bulan Sya'ban. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaki daripada bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memanfaatkan dan juga yang dapat suatu kelebihan dan keberkatan daripadanya, sehinggalah kita masuk ke dalam bulan Ramadan nanti dalam keadaan yang paling bersedia dan juga yang paling teruja untuk mendirikan ibadah di dalam bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah hadis yang hadis itu kategorinya kategori hadis yang lemah ataupun hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ini subhanallah tidak boleh digunakan untuk kita berhujjah pada perkara yang membubal syariah, perkara tentang solat, zakat, haji, puasa, berkenaan dengan muamalah, berkenaan dengan munakahat, berkenaan dengan jinayah. Tidak boleh berhujjah dengan hadis yang dhaif. Benar. Tetapi kalaulah ianya berkenaan dengan tasawuf, ianya berkenaan dengan suatu spiritual ataupun berkenaan dengan nasihat, tidak ada kena-mengena dengan pembubalan ataupun penggubahan syariah, maka ianya dapat digunakan di dalam bentuk fadailul a'mal, iaitu kita gunakan untuk kita ini memantapkan diri kita di dalam perkara-perkara yang memiliki fadilat. Amalan yang memiliki fadilat boleh kita berhujjah. Maksud berhujjah itu berhujjah untuk diri sendiri, menjadikan ia dalil, sandaran untuk diri sendiri untuk kita beramal. Dan juga fadilat ataupun yang disebutkan tentang fadilatul a'mal ataupun amalan-amalan yang memiliki fadilat, pendiriannya kalau kita merasakan ia memiliki fadilat, maka dipersilakan untuk mengamalkannya, maka alhamdulillah. Tapi barang siapa yang menyatakan merasakan dia tidak memiliki fadilat ataupun sedikit fadilatnya, wal'iyadzubillah, maka dipersilakan bagi kamu untuk meninggalkannya dan tidak melakukannya. Tetapi orang yang mendirikannya, yang melaksanakannya kerana beranggapan, berkeyakinan perkara itu memiliki fadilat, dia tidak boleh mengajak orang lain dan juga memaksa orang lain untuk turut melakukan seperti mana dia melakukan. Dan orang yang tinggalkan juga kerana merasakan perkara itu tidak memiliki fadilat, perlu adil, perlu saksama. Dia juga tidak boleh melarang sesiapa untuk melakukannya supaya meninggalkannya macam dia meninggalkan perkara tersebut. Kalau bagi kamu tidak ada fadilat, silakan tinggalkan amalan tersebut, tapi jangan gesa saya untuk meninggalkannya subhanallah kerana bagi saya ini ada fadilat. Kalau saya subhanallah ingin mengamalkannya kerana bagi saya perkara itu subhanallah memiliki fadilat, maka saya amalkan, dan saya tidak perlu ajak orang lain yang tidak mempercayai fadilatnya subhanallah untuk mengamalkannya seperti saya mengamalkannya subhanallah. Ini adalah pendirian pada fadailul a'mal. Kalau kamu buat, kamu tak perlu nak paksa orang lain lakukan. Tapi kalaulah kamu itu tinggalkan, kamu tak boleh juga untuk melarang orang lain daripada melakukannya, maka selesai masalah subhanallah. Maksud selesai masalah ni subhanallah, harmonilah kehidupan kita subhanallah. Bukannya kalau kita ini lakukan, kita pandang orang tak lakukan tu subhanallah orang yang tak elok,
Orang yang tidak melakukan pula, subhanallah, memandang orang yang lakukannya, Allah subhanallah, ini benda yang tak elok. Maka subhanallah, saling merendahkan, ini adalah benda yang sepatutnya tidak ada di dalam umat Muhammad, terlebih lagi di dalam bab ibadah. Kita beribadah ini untuk mensucikan hati kita, subhanallah. Rupa-rupanya kita ini melakukan ataupun menunaikan suatu ibadah, menjadikan hati kita lebih memandang rendah kepada orang lain. Maka apa guna ibadah tersebut? Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang hampir-hampir kita ini di ambang Ramadan. Maka apa yang ada pada hari ini dan juga yang akan datang hanyalah pecutan-pecutan yang terakhir, supaya kita ini tidak terketinggalan fadilat, untuk mengambil fadilat di dalam bulan Sya'ban, untuk kita ini mempersiap-siagakan diri kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan kita memohon mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggolongkan kita di dalam suatu golongan yang tidak bersedia dan juga tidak memiliki apa-apa amalan menjelang masuknya bulan Ramadan. Wal'iyadu billah, astaghfirullahal azim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hadis yang kita sebutkan, subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajabu syahrullah wa syahru sya'bana wa sya'bana syahri wa syahru ramadhana syahru ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud bulan Rajab itu adalah bulan Allah, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu adalah bulan aku, kata Rasulullah. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengambil daripada apa yang telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama dan juga salafun salih yang terdahulu menetapkan amalan-amalan pada bulan Rajab, maka perlu memperbanyakkan istighfar pada bulan Rajab, kerana disebutkan dia adalah bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak adalah bahagian kita bagi Allah subhanahu wa ta'ala melainkan memohon keampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa inni atuba ilallahi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku sahaja, yakni Rasulullah Nabi Muhammad, subhanallah, memohon taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari 100 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, subhanallah, Nabi yang bukan sekadar maksum, dia adalah penghulu kepada semua orang-orang yang maksum. Serendah-rendah darajat para anbiya sekalipun, para nabi, subhanallah, serendah-rendah darajat para nabi sekalipun, sifat mereka adalah maksum. Ini kanlah pula nabi yang setinggi-tinggi darajat di kalangan para anbiya, subhanallah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu bagi orang-orang yang maksum daripada karangan para anbiya, subhanallah. Pun begitu, tetap juga menyebutkan kata taubat pada setiap hari 100 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebutkan bahawasanya kunna na'uddu min istighfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahida fa idza istighfaruhu aktsaru min 70 marrah. Kami mengira-ngira sebutan istighfar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Rasulullah apabila duduk dalam sebuah majlis, subhanallah, cakap sedikit-sedikit astaghfirullahalazim, cakap sedikit-sedikit astaghfirullahalazim, sebut perkara sedikit astaghfirullahalazim, ada tersasul sedikit astaghfirullahalazim,
Maka subhanallah, Rasulullah SAW adalah orang yang memperbanyakkan istighfar dalam satu majlis. Maksudnya kita ini subhanallah, ketika mana berjumpa, ibarat kita jumpa dengan kawan kita, subhanallah, tempoh kita berjumpa tu, para sahabat mengira istighfar Rasulullah ada berapa. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas mengatakan, dan rupa-rupanya Rasulullah SAW dalam satu majlis sahaja. Kalau kita ni subhanallah zaman sekarang, satu majlis tu maksudnya satu kuliah, satu kuliah, subhanallah. Kalau macam ustaz kan suka sebut subhanallah, para jemaah kira berapa kali ustaz sebut subhanallah. Macam itulah subhanallah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kami ni duduk dengan Rasulullah, kami kira-kira berapa istighfar Rasulullah SAW sebutkan di dalam satu majlis. Kalau zaman sekarang satu majlis itu adalah satu kuliah. Satu kuliah itu subhanallah paling pendek lebih kurang dalam setengah jam. Yang biasa-biasa 45 minit. Yang luar biasa 1 jam atau 1 jam setengah. Itu luar biasa. Kalau panjang-panjang subhanallah nanti orang tengok jam. Biasalah tu. Subhanallah. Lagi-lagi subhanallah, kalaulah ianya kuliah tu dia kuliah maghrib pula tu, lagilah orang tengok jam. Kalau kuliah subuh dia okey sikit, paling tidak pun lama sangat dia bangun dia pergi dia balik, tu paling kuat lah tu subhanallah. Tapi kalau kuliah maghrib subhanallah, mereka takut jadi kuliah isyak pula. Betul tak? Patut kuliah maghrib jadi kuliah isyak. Pasal apa panjang sangat ustaznya subhanallah. Maka subhanallah, cuba kita ini bayangkan dalam satu majlis. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Kami mengira-ngira istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rupa-rupanya dalam satu majlis, subhanallah, istighfar Rasulullah SAW itu akan lebih daripada 70 kali diulang-ulang istighfar Rasulullah. Cakap sedikit astaghfirullahalazim, cakap sedikit subhanallah astaghfirullahalazim, wa atubu alaihi wa atubu ilaih, subhanallah. Rasulullah SAW subhanallah seorang manusia yang memperbanyakkan istighfar walaupun tidak memiliki dosa. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu mengucapkan istighfar sedangkan kamu tidak berdosa? Dan kamu tahu kamu tidak berdosa. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, apabila aku istighfar tersebut subhanallah mengampunkan dosa umatku dan juga ahli keluargaku. Kalau kita ni dah tak ada dosa dah, tapi tetap juga kena istighfar, kerana istighfar kita akan mengampunkan dosa-dosa ahli keluarga kita dan orang-orang yang ikut kita, subhanallah. Tetapi itu kalaulah kita dalam kategori yang tinggi. Tetapi subhanallah, istighfar itu kalau kita seolah-olah kalaulah benar dosa kita semua dah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah masih perlu kita ini beristighfar? Jawapannya masih perlu beristighfar, kerana istighfar akan mengangkat darajat seseorang kalau orang itu sudah tidak memiliki dosa. Kalau orang tu dah tak ada dosa lagi, contohnya kalau dah tak ada dosa, tetap juga dia beristighfar. Istighfar itu subhanallah, daripada jadi mengampunkan dosa, dia mengangkatkan darajat orang itu, subhanallah. Rasulullah SAW istighfarnya itu daripada subhanallah nak mengampunkan dosa Rasulullah, yang rupa-rupanya Rasulullah ada seorang yang ma'asum, yang tidak ada memiliki walaupun sedikit dosa, subhanallah. Maka istighfar Rasulullah mengampunkan dosa ahli keluarganya dan juga dosa umatnya. Allahu Akbar, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah itu adalah di dalam bulan Rajab, maka para ulama, para salafun soleh memperbanyakkan istighfar pada bulan Rajab. Tetapi masalah kita pada hari ini, kita telah pun berlalu bulan Rajab sebulan yang lalu, yang telah pun meninggalkan kita, yang telah pun kita ini subhanallah tinggalkan ia, dan kita sekarang berada pada pertengahan. Bolehlah kita ini disebutkan seperti mana berada pada bahagian separuh yang kedua di dalam bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban pula, para ulama, para salafun as-salih, mereka itu
melakukan dalam bulan Sya'ban, mereka memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memperbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban merupakan suatu persediaan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kerana Rasulullah SAW menyebutkan bahawasanya bulan ini adalah bulan Rasulullah, bulan Rasulullah, subhanallah. Maka kita perlu memperbanyakkan salawat hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini subhanallah, Rasulullah sallallahu, kita memiliki subhanallah banyak perkara permohonan, permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya syafaat. Ketika mana para sahabat hidup di zaman Rasulullah SAW, mereka memerlukan barakah daripada Rasulullah. Barakah daripada Rasulullah, mereka bertabaruk dengan Rasulullah SAW. Yang kita pula subhanallah mengambil keberkatan, bertabaruk dengan peninggalan Rasulullah SAW. Ada orang kata, Ustaz, bertabaruk dengan peninggalan Nabi Muhammad bukan ke bid'ah. Hati-hati kita punya mulut. Pasal apa? Peninggalan Rasulullah SAW satu-satunya yang masih hidup dan bergerak adalah Al-Quran. Boleh kita katakan mengambil berkat daripada Al-Quran bid'ah? Subhanallah. Bukan setakat mengambil berkat daripada Al-Quran bid'ah, bukan setakat mengambil berkat daripada Al-Quran itu dia bukan perkara yang bid'ah, malah Al-Quran boleh menjadikan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana perkara yang berjasad di hadapan kita subhanallah menunjukkan jalan yang benar di hadapan kita dan juga di dalam kehidupan kita subhanallah, yaitu adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun serban, adapun jubah subhanallah, adapun tongkat yang Rasulullah SAW tinggalkan, dia adalah peninggalan yang ianya sudah pun menjadi objek yang mati. Maksud yang mati itu tidak bergerak dah. Tetapi peninggalan Rasulullah satu-satunya yang masih bergerak dan masih berfungsi seperti mana asalnya adalah Al-Quran. Adakah kita boleh mengatakan bertabarruk dengan kesan-kesan peninggalan Rasulullah ini adalah bid'ah? Mengambil keberkatan daripada Al-Quran bid'ah? Subhanallah. Kalau kita subhanallah baca Al-Quran, contohnya Al-Quran, kita baca Al-Quran subhanallah, lepas kita baca Al-Quran, kita tutuplah Al-Quran tersebut subhanallah, kita pun ambil minyak atar, kita wangikan Al-Quran tersebut subhanallah, kita pun cium Al-Quran, letak atas, kita junjung di atas kepala kita subhanallah. Adakah ianya subhanallah suatu yang bid'ah? Jawapannya tidak. Seorang sahabat ridwanullah subhanallah, pada suatu ketika dahulu seorang sahabat, ketika mana Rasulullah SAW masih lagi hidup pada waktu itu subhanallah, dia berjalan di atas suatu sebatang jalan, tersepak suatu pelepah ataupun suatu kertas. Dulu Al-Quran belum lagi ditulis dekat dalam buku. Lalu dilihat apakah kertas tersebut yang terlempar di dekat jalan raya. Maka subhanallah, seorang sahabat ini, beliau ini mengambil kertas tersebut, dilihatnya tulisan tersebut adalah tulisan Al-Quran. Lalu dia terus pun menangis subhanallah, mengatakan hadza kalamur rabbi, hadza kalamur rabbi. Cium kertas tersebut subhanallah, letak atas kepalanya subhanallah, dan terus pengsan pada waktu itu subhanallah. Dilakukan subhanallah oleh para sahabat. Kalaulah sahabat mendapatkan Al-Quran macam kita pada hari ini subhanallah, nescaya mereka akan perlakukan Al-Quran yang ada pada hari ini. Kalaulah mereka ada pada waktu itu Al-Quran yang macam kita ini miliki pada hari ini subhanallah, nescaya mereka itu perlakukan perkara ini lebih dahsyat daripada yang kita lakukan pada hari ini subhanallah. Kalau kita hari ini baca Al-Quran, tutup Al-Quran, cium, letak kat dada, atas kepala letak subhanallah, ada orang kata bid'ah subhanallah. Para sahabat kalaulah Al-Quran itu ada zaman mereka macam ini, mereka akan lakukan lebih daripada itu subhanallah. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat menyanjungi kalamullah subhanallah. Yang kita pada hari ini wal'iyadzubillah, tiba-tiba bila baca Al-Quran, kenapa nak perlu Al-Quran? Kenapa nak cium kenapa nak kena cium pula kertas Al-Quran tu? Kertas katanya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini
Kita ambil gambar ibu dan bapa kita. Contoh, ibu dan bapa kita. Gambar, ambil gambar, subhanallah. Tiba-tiba ada orang ambil gambar ibu bapa kita tu, subhanallah, dia letak bawah, dia pijak. Kita marah ke tak? Kita marah ataupun tidak? Tentu sekali kita ini sangat marah, betul tak? Walaupun perkara itu hanyalah gambar, bukannya zat, subhanallah, bukan hakikatnya, subhanallah. Dia adalah gambaran surah. Di dalam bahasa Arab mengatakan dia adalah surah, gambaran saja, subhanallah. Tapi tetap juga kalau orang tidak menghormati gambar ibu bapa kita, kita marah, sangat marah, subhanallah. Begitulah sepatutnya berpuluh kali ganda, beribu kali ganda kita terhadap kalamullah, walaupun ia sekadar tulisan. Ni subhanallah yang ada tertera, tulisan kaligrafi, subhanallah, wa aqimus salah, subhanallah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini subhanallah, walaupun ini hanya sekadar tulisan, ni sekadar tulisan saja, subhanallah, dia akan jadi Al-Quran bila kita sebut. Jadilah dia Al-Quran, subhanallah. Bayangkan, subhanallah, ini kalau letak dekat bawah, subhanallah, kita marah ke tak? Kerana apa? Dialah yang dapat kita menyebutkan, mengeluarkan perkataan Al-Quran tersebut, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka subhanallah, memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya dilakukan oleh salafun salih pada bulan Sya'ban, dan segelintir para ulama mensyariatkan, menjadikan ianya sunnah di dalam bulan Sya'ban. Maka subhanallah, bulan Sya'ban subhanallah juga adalah bulan yang diperbanyakkan puasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ra'ainaka tasuma fi syahrin min syuhuri aktsaru min ma sumta fi yaum Sya'ban." Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat Tuhan memperbanyakkan puasa pada mana-mana bulan pada bulan yang lain. Yang lebih banyak kamu berpuasa daripada bulan Sya'ban, daripada yang kamu berpuasa pada bulan Sya'ban. Para sahabat melihat Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban memperbanyakkan puasa lebih daripada bulan-bulan yang lain. Sedangkan Rasulullah memanglah seorang yang memang memperbanyakkan berpuasa walaupun pada bulan yang lain. Walaupun pada bulan yang lain Rasulullah memperbanyakkan berpuasa, subhanallah. Tetapi bila masuk saja dalam bulan Sya'ban, subhanallah, Rasulullah lebih memperbanyakkan, lebih melipat kali gandakan puasanya di dalam bulan Sya'ban. Rasulullah adalah seorang lelaki yang banyak berpuasa. Yang pertama, memang berpuasa subhanallah untuk beribadah. Yang kedua, Rasulullah SAW berpuasa kerana tidak memiliki makanan. Kata Sayyidatuna Aisyah, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hujratina, apabila Rasulullah SAW kembali kepada bilik kami, iaitu bilik Sayyidatuna Aisyah, qala Rasul, berkata Rasulullah SAW, hal lana ta'amun wa hal lana syarabun, adakah kita kat rumah ada makanan, adakah kat rumah kita ini ada minuman? Falamma qultu la ya Rasulullah lam najiduhu syai'an, wahai Rasulullah, tak ada wahai Rasulullah, kita tak ada apa-apa ya makanan dekat rumah kita. Faqala, maka berkatalah Rasulullah, inni sha'im, maka aku berpuasa. Balik rumah subhanallah dah siang macam ini dah. Rasulullah SAW lepas solat subuh, lepas daripada Masjid Nabawi, subhanallah, Rasulullah duduk dengan para sahabat, balik ke rumah, tanya pada isterinya, ada makanan ke, ada sarapan ke? Kata isterinya, tak ada wahai Rasulullah, tak ada apa-apa kat rumah. Rasulullah mengatakan, ya Allah, hari ini aku berpuasa. Rasulullah SAW berpuasa yang pertama kerana ibadah, yang kedua berpuasa subhanallah daripada kelaparan satu hari tidak makan, lebih baik niatkan berpuasa kerana susah, subhanallah. Dan Rasulullah, kalaupun Rasulullah tidak berpuasa, Rasulullah bukanlah seorang lelaki yang banyak makan macam kita. Kata Sayyidatuna Aisyah, subhanallah, idza yajidu ma yatanawalu fi sabahihi, kalau Rasulullah SAW
menjumpai, mendapatkan apa yang boleh dimakan pada waktu sarapannya, la yajiduhul akla 'inda ghadaihi, maka Rasulullah tidak akan makan lagi pada waktu tengah hari. Fa idza wajada ma yatanawalu 'inda ghadaihi lam yatanawalul akla 'inda 'ashaihi. Dan apabila kalau Rasulullah dapat makan pada waktu tengah hari pula, Rasulullah tidak akan makan lagi pada waktu malam. Yang kita pada hari ini subhanallah, pagi makan, tengah hari makan, malam makan lagi. Rasa-rasanya jadual makan orang Melayu paling padat sekali. Ada 6 kali satu hari. Sarapan pagi, lepas tu minum pagi. Sarapan pagi, minum pagi beza tau. Orang Melayu sarapan minum tu lain. Subhanallah. Sarapan pagi, minum pagi. Lepas tu makan tengah hari. Makan tengah hari, lepas tu minum petang. Makan tengah hari, minum petang tu asing, tak boleh sama. Subhanallah, minum petang lain. Menu dia pun menu yang lain. Lepas tu subhanallah, makan awal malam. Lepas maghrib tu makan dulu. Lepas tu makan lewat malam. Lepas tu makan tengah malam. Sebab apa? Ada orang dia kalau malam berjaga 3 kali makan. Awal-awal malam tu dia makan dulu. Makan yang ringan-ringan lah, biskut ke apa kan. Lepas tu subhanallah, lepas Isyak makan lagi, makan nasi pula. Subhanallah, lauk ikan patin lah, asam pedas lah, masak lemak cili api lah, subhanallah. Ustaz semalam, malam tadi Ustaz dekat Seremban. Jadi sampai rumah dah terlewat malam, subhanallah. Pagi tadi terlewat bangun, Allahu Akbar, minta maaf banyak-banyak. Subhanallah, nasib baik, subhanallah, kereta laju, boleh pecut laju-laju. Subuh pula tak ada kereta dekat jalan raya. Alhamdulillah. Subhanallah, kalau lewat sangat tadi minta maaf banyak-banyak, subhanallah. Ustaz memang letih sangat, keletihan. Niatnya tak mau tidur malam tadi sebenarnya, tetapi subhanallah tertidur. Ya Allah, lemahnya manusia ini, subhanallah. Malam tadi dekat Seremban, sampai dekat rumah pukul 3 pagi. Subhanallah. Siap-siapkan diri, subhanallah, ingatkan tak mau tidur, sandar-sandar subhanallah dekat sofa, rupa-rupanya Allah tertidur pula. Sadar-sadar subhanallah dah pukul 6. Allahu Akbar. Maka cepat-cepat bersiap subhanallah untuk kejar ke sini. Alhamdulillah sampai juga ya subhanallah dengan selamat. Subhanallah. Dekat atas jalan raya tadi tawakal je dah, subhanallah. Oi, ni kalau berdentum ni meninggal ni. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, yang disebutkan bahawasanya perlu kita ini memperbanyakkan salawat dan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang lelaki yang banyak berpuasa. Berpuasanya yang pertama kerana ibadah kerana Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya berpuasa adalah sebab susah. Daripada subhanallah tak ada makanan sampai ke malam, lebih baik niat puasa dapat pahala. Yang ketiganya, kalau Rasulullah SAW itu tidak berpuasa dalam satu hari, tetap juga Rasulullah SAW tidak akan banyak makan. Subhanallah. Dalam keadaan yang sedemikian, tetap juga para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami melihat Tuhan memperbanyakkan puasa dalam bulan Sya'ban. Maksudnya macam mana banyaknya dalam bulan Sya'ban berpuasa Rasulullah? Hebat betul tak? Sangat banyak. Sampaikan kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban seolah-olah macam satu Sya'ban itu 30 hari berpuasa. Tak ada satu hari pun yang subhanallah Rasulullah tidak berpuasa. Sedangkan Rasulullah sebenarnya Rasulullah tidak pernah berpuasa bulan Sya'ban keseluruhannya, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah berpuasa bulan Sya'ban, satu bulan Sya'ban 30 hari suntuk, tidak pernah. Tetapi kelihatan seolah-olah macam Rasulullah puasa macam hari apa sahaja Rasulullah tak puasa dalam Sya'ban ni. Hari ini puasa, besok puasa, lusa pun puasa lagi. Bila Rasulullah SAW tidak berpuasa ya, macam susah nak cari waktu yang Rasulullah sebenarnya tak berpuasa pada waktu bila? Dalam bulan Sya'ban. Maka subhanallah, pada hari-hari yang terbaki ini ikutlah sunnah Rasulullah, perbanyakkan berpuasa. Tapi kata para ulama, kita ini dimakruhkan berpuasa pada hari-hari yang syak. Hari yang syak hari apa? Hari 28, 29, 30. Subhanallah. Ada ulama yang mengatakan hari 29 hari yang ke-30 sahaja.
Ada yang mengatakan daripada 28. Yang kata daripada 28 tu benar sekiranya kalaulah Ramadan jatuh pada hari yang pertama itu adalah sepatutnya hari yang ke-30 Syaban, tapi hari Syaban rupa-rupanya 29 hari aja. Yang ke-30 rupanya satu Ramadan. Subhanallah. Jadi betul, maksudnya sama ada 28 ke 29 ataupun 29 ke 30. Maka dia adalah hari-hari syak. Kita dimakruhkan berpuasa, bukan haram, tidak. Dimakruhkan berpuasa, puasa yang sunat. Kalau puasa yang wajib ada lagi 3 hari belum ganti puasa, puasalah masa hari syak sekalipun, tak jadi masalah. Subhanallah. Sebab apa? Sebab apa kita ini tak boleh puasa hari syak? Takut-takut kita ini bercampur di antara puasa sunnah dengan puasa yang wajib. Tak boleh campur, subhanallah. Puasa sunnah dengan puasa wajib tak boleh campur, melainkan kalau kita ini puasa wajib boleh niat sunnah sekali. Tapi kalau kita ini niat puasa sunnah, tak boleh niat puasa wajib dah. Kerana apa? Puasa yang wajib perlu niat daripada waktu malam. Allah Ta'ala jadikan waktu malam yang suntuk itu, subhanallah, untuk kita niat puasa wajib keesokan harinya. Subhanallah. Tapi kalau puasa sunat, kita ini boleh niat waktu sekarang. Jadi siapa-siapa yang masih belum makan sekarang boleh niat puasa, kalau dia niat nak puasa lah hari ini. Sampailah waktu niat puasa itu, yang puasa sunat yang dimaksudkan, subhanallah, sehinggalah menjelang sebelum gelincir matahari. Sebelum gelincir matahari itu maksudnya sebelum zuhur. Gelincir matahari waktu zuhur. Subhanallah. Gelincir matahari itu maksudnya apa? Subhanallah. Matahari kan macam ini, betul tak? Dia punya apa namanya, pergerakan. Waktu daripada bawah sampai ke atas namanya terbit. Daripada atas jatuh ke bawah, mula jatuh ke bawah tu namanya gelincir. Subhanallah. Makanya separuh daripada hari tersebut dah tak boleh lagi dah niat puasa yang sunnah. Kalau kita ini subhanallah tak makan sampai pukul 4 petang baru teringat nak niat puasa, tak boleh niat puasa dah. Subhanallah, tak boleh niat puasa sunnah. Itu adalah syariat. Syariat, subhanallah. Bayangkan kita ini berpuasa, puasa sunat 30, kita ni puasa sunat 30 Syaban contoh. Tiba-tiba rupanya bila kita ini teropong anak bulan, rupa-rupanya itu bukan 30 Syaban, itu satu Ramadan. Habis itu macam mana? Kita dah puasa sunat, macam nak puasa wajib? Maka subhanallah, tak gunalah puasa tersebut dengan puasa. Maksudnya kalau kita ini dah puasa sunat, hari itu tiba-tiba rupa-rupanya itu adalah hari satu Ramadan, maka kita ibarat tak berpuasa bulan Ramadan hari pertama. Sebab itulah kita ini dimakruhkan berpuasa pada hari-hari syak, supaya kita ini tidak bercampur puasa kita di antara puasa sunnah dengan puasa yang wajib. Juga di kalangan para ulama berpendapat, subhanallah, supaya kita ini tidak keberatan puasa bulan Ramadan. Kalau kita ini cantumkan dengan puasa bulan Syaban, dia akan jadi memberatkan, membebankan kita, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari-hari yang terbaki daripada bulan Syaban ini, yang masih ada lagi lebih kurang beberapa belas hari sebelum kita ini sampai masuk ke dalam bulan Ramadan, marilah kita subhanallah meningkatkan, membuat pecutan terakhir, oleh kerana telah pun berlalu ke atas kita bulan Rajab dan telah pun berlalu separuh daripada bulan Syaban ke atas diri kita pada bulan Syaban pada tahun ini, subhanallah. Marilah kita subhanallah memulut diri kita daripada sekarang sampailah menjelang bulan Ramadan nanti. Pada awal Ramadan nanti, subhanallah, kita memperbanyakkan istighfar untuk kita ini mengambil fadilat bulan Rajab yang telah pun terlepas, dan juga memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mengambil fadilat bulan ini, subhanallah, untuk kita ini subhanallah mudah-mudahan bersedia, mudah-mudahan disucikan, mudah-mudahan kita ini subhanallah dijadikan orang yang bersedia untuk menyambut dan juga untuk kita beribadah dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan bulan Ramadan kita diringankan untuk berpuasa padanya. Kita diringankan untuk membaca Al-Quran padanya. Kita diringankan untuk solat berjamaah di dalamnya. Kita diringankan untuk menghubungkan silaturahim di dalamnya. Kita ini diringankan untuk melakukan kebajikan di dalam bulan Ramadan. Diringankan, dipermudahkan harta benda kita untuk kita bersedekah dalam bulan Ramadan. Dipermudahkan kita, subhanallah, bulan Ramadan nanti untuk segala-gala perkara yang memiliki kebaikan dan fadilat di dalam bulan Ramadan. Perlu kita ingat, Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, man adraka Ramadana falam yughfar lahu ab'adahu Allah." Wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang sempat usianya melalui bulan Ramadan tetapi dia tidak diampunkan lagi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, minta orang itu dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan amin wahai Muhammad, maka aku mengatakan amin. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada golongan orang-orang yang tidak diampunkan dosa dengan fadilat bulan Ramadan, dengan kelebihan bulan Ramadan, dengan keampunan Allah di dalam bulan Ramadan, dengan kerahmatan, dan juga mudahan kita adalah golongan manusia yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api nerakanya dengan fadilat bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada menyinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surau An-Nur ini, subhanallah. Minta maaf banyak-banyak atas keterlewatan, dan juga minta maaf banyak-banyak sekiranya ada kekurangan, dan minta maaf banyak-banyak juga sepanjang daripada Ustaz memberikan tausiah, ceramah dan juga perkongsian ada kesilapan, ada kekurangan, ada tersalah info dan sebagainya. Minta maaf banyak-banyak, subhanallah. Akhir kalam, aqulu qawli hadha li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.